Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar yang dirahmati Allah sekalian. Okey, pada hari ini kita akan sambung perbincangan kita berkaitan dengan tajuk pantulan cahaya. Baiklah, soalan boleh dapat daripada link yang saya sertakan di bawah. Okey, untuk kita sama-sama menyelesaikan masalah yang ada pada hari ini. Baiklah, saya terus merujuk kepada soalan iaitu berkaitan dengan plane mirror lah. So apabila kita nampak berkaitan dengan plane mirror, okey, dia adalah merujuk kepada prinsip ataupun fenomena pantulan. Okey, dalam fenomena pantulan seperti mana yang kita dah belajar, kita ada tiga jenis cermin iaitu plane mirror, convex mirror dan juga concave mirror. Ada tiga jenis cermin: cermin satah, cermin cekung dan juga cermin cembung. Okey, rajah 6.1 menunjukkan seorang bayi bersandar pada satu cermin satah. Cermin satah ni cermin macam mana? Cermin yang biasa kita gunakan untuk kita melihat diri kita. Mungkin semua rumah ada cermin satah ni. Cermin satah ni ada beberapa ciri yang kita telah pelajari. Okey, nanti kita akan sentuh sedikitlah ciri-cirinya. Okey, namakan fenomena cahaya yang membentuk imej. Okey, fenomena cahaya. Okey, apabila fenomena cahaya kita lihat okey, fenomena cahaya. Dalam fenomena cahaya ini ada tiga lah. Sebenarnya ada banyak. Kita dah pelajari fenomena-fenomena gelombang lah. Sebab cahaya ni salah satu daripada gelombang. Dalam kita mempelajari tajuk gelombang, okay, fenomena-fenomena yang ada adalah pantulan cahaya, pembiasan, pembelauan dan juga interference. Okey. Itu kita akan sentuh dalam bab gelombang lah. Secara asasnya ada pantulan gelombang, pembiasan gelombang, pembelauan gelombang dan juga interference gelombang. Okey, selain itu dalam bab cahaya, selain ada empat fenomena yang melibatkan gelombang, dalam bab cahaya ada satu lagi yang kita pelajari, iaitu pantulan dalam penuh. Okey, untuk soalan ini fenomena yang terlibat adalah pantulan cahaya sahajalah. Pantulan cahaya. Okey, terlebih pula kan. Okey. Kita pergi kepada soalan yang kedua. The size of image is same as the baby and upright. Okay, same as the baby and upright. It states to the difference two others characteristic of the baby's image. Satu image adalah sama, size image adalah sama dengan bayi dan tegak. Nyatakan dua ciri image bagi bayi tersebut. Okey, untuk plane mirror, ciri image bagi cermin satah ada berapa? Pertama, maya. Apa maksud maya? Dan tidak boleh terbentuk pada skrin. Image yang tidak terbentuk pada skrin. Image maya adalah image yang tidak terbentuk pada skrin. Kalau image nyata, image yang terbentuk pada skrin. Okey, so yang kedua apa ciri dia? Ciri dia tu adalah sama saiz. Okey, saiz sama. Kalau awak duduk di depan cermin, adakah saiz awak berubah? Saiz tidak berubah. Kalau kita duduk jauh nampaklah kecil kan. Itu biasa, sebab kita berada jauh dengan cermin. Tapi sebabnya kalau kita letak tangan kita dekat cermin, betul-betul letak atas cermin tangan kita, saiz objek tangan dengan image tangan yang terbentuk pada cermin adalah sama. Okey, yang ketiga, itulah upright, tegak. Upright adalah tegak. Okey, cari ciri image yang lain.
Keempat, songsang sisi. Laterally inverted lah. Songsang sisi. Maksud songsang sisi ni apa? Maksud songsang sisi ni adalah kalau kita nampak contoh kita angkat tangan kita, tangan kanan. Tangan kanan yang angkat. Tapi dalam cermin yang terangkat adalah tangan kiri. Itu maksud songsang sisi. Kenapa kita tak boleh cakap songsang je? Songsang ni maksudnya terbalik. Terbalik tu macam mana? Awak objek kepala awak ke atas. Tapi dalam cermin kepala tu kat bawah. Itu maksudnya songsang. Tu bezalah songsang sisi dan juga songsang. Songsang ni terbalik. Songsang sisi ni sisi sahaja yang terbalik. Okay, Maya ni visual. Same size. Tegak upright. Okay, ciri yang lain kita tahu apa? Yang kelima. Yang kelima ni jarak lah. Jarak objek sama dengan jarak image. U sama dengan V lah. Ini antara ciri-ciri untuk cermin satah. Jadi kita boleh tulis lah. Kita buat soalan ni nak dua. Apabila soalan nak dua, kita kena bagi dua. Okay? Tak boleh bagi satu. Kalau bagi satu je, kalau betul dapat satu markah. Sebab tu dekat sini ada dua markah. Jadi perlu bagi dua jawapan yang betul. Yang tidak ada dalam soalan lah. So kita boleh nyatakan kat sini apa yang tiada dalam soalan itu maya, ataupun visual, dan juga ada songsang sisi. Okey. Dah untuk pergi ke soalan yang seterusnya lah. Okay, soalan seterusnya apa? Tanya. Soalan seterusnya, when the baby move 30 cm away from the mirror, so what is the distance between the baby and the image? Okay, apabila baby bergerak 30 cm jauh daripada cermin, berapakah jarak bayi dengan image-nya? Okay, tadi kita dah sentuh jarak image adalah sama dengan jarak objek. Okey, ni kita anggap ni cermin. Okey, dalam soalan ni budak ni, baby ni dengan cermin dia sama bersentuhan. Maksudnya distance awalnya adalah sifar. Kemudian bayi ni bergerak sebanyak 30 cm. Ni objek dia lah. Ni baby tu tadi. Okey, 30 cm. Okay. cm. Jadi kita tahu bahawa ini adalah jarak untuk objek. Jarak untuk objek. So image kat dalam ni. Image kat dalam jarak dia sama juga. Jarak dia sama. Iaitu jarak kat sini adalah 30 cm juga. Jarak daripada objek ke cermin 30 cm. Dan juga jarak daripada cermin pergi ke image adalah 30 cm juga. Jadi jarak daripada objek pergi ke image, kita tambahkan sahajalah, iaitu dapatlah 60 cm. Okey, sebab satu markah ya, boleh terus 60 cm. Atau boleh juga tunjuk jalan kerja 30 cm campur dengan 30 cm sama dengan 60 cm. Okey. Saya rasa anda boleh faham kan? Okay. Kita pergi kepada soalan yang berikutnya. Soalan yang berikut ni satu markah sahaja. If the letter F is placed in the front of mirror, how would the letter appear to be? Okay, so sekarang ni ada huruf F.
Okey, dah anggap sini cermin. Anggap ini cermin lah. Okay, kalau huruf F ada cermin kat tepi ni. Okey, apakah bentuk dia? Bentuknya akan jadi songsang. Songsang C, songsang CC. So ini akan terjadilah bentuk F dia. Okey, bentuk F dia akan jadi macam tu. Oops. Okey. Kadang-kadang dia bergantung jugalah huruf ni bergantung kepada kedudukan jugalah, kedudukan cermin. Kadang-kadang kalau cermin kat sini, lainlah pula kedudukan dia akan jadi macam ni. Kalau cermin kat sini, dia akan jadi macam ni. Kalau cermin kat atas, dia akan jadi salah. Balik. Akan jadi macam mana? Macam ni. Okey. So image F tu macam mana bentuk dia, dia bergantung kepada di mana cermin tu diletakkan. Okey, jadi untuk soalan ni kita assume yang ni je lah. Kedudukan yang ni. Okey. Sebab dia tak nyatakan, dia tak letak dalam soalan ni dia tak letakkan F tu di depan cermin. Dia semua nyatakan sahaja. Okey. Kita pergi kepada soalan yang seterusnya lah. Okay. F, a student stands in front of a plane mirror and is able to see the image of the lamp shown in diagram 6.2. Seorang murid berdiri di atas cermin satah dan boleh melihat image lampu seperti yang ditunjukkan. Okey, image dah ada. Sini objek, sini image. Okay, draw a ray diagram to show how the students can see the image of the lamp. Lukiskan rajah sinar untuk menunjukkan bagaimana murid itu dapat melihat lampu, image lampu. Okey, seperti biasalah kalau kita nak lukis, kita gunakan pembaris. Okey. Kemudian kita dia ada beberapa kaedah beberapa kaedah. Kita sebab image dah ada, saya gunakan kaedah yang lebih cepat lah, kaedah yang lebih mudah dan boleh digunakan lah, boleh digunakan insyaAllah. Okay, macam mana kita buat? Kita buat macam ni. Saya kena gerak, pusingkan dua pembaris saya ni. Okey, macam ni. Okey, sebab kita nak melukis ni, kita mesti melibatkan ada dua sinar lah. Kita ambil satu titik. Okey, kita gariskan daripada sini pergi ke cermin. Sampai ke cermin kita buat garis putus-putus. Okey, sampai kat mentol tu kan. Okey, kemudian kita buat satu lagi garis. Kita ubah sikit lah angle dia. Tapi kita nak juga pergi kat mentol ni. Okey, kita besarkan sikit supaya kita nampak nanti dia punya perbezaan dia. Lukis daripada mata pergi sampai dekat cermin. Dalam ni putus-putus. Okey. Sekarang ni yang saya lukis lah. Saya lukis ni. Ini pandangan kita. Sebab kita tengok dalam masa lurus. Betul tak? Lurus. Okey. So apa kita kena buat seterusnya? Kita buat seterusnya adalah kita boleh lukiskan dia punya garis normal. Sebenarnya lukis garis normal mesti 90 darjah. Okey. 90 darjah kat sini.
Okey, so ada garis normal. Dekat atas pun sama, ada garis normal juga. Okey, bila dah ada garis normal, kita barulah kita buat satu garis daripada satu garis daripada objek. Okey, kita buat satu garis daripada objek. Okey, sekarang saya tak lukis lagi dia punya anak panah. Nanti saya akan lukiskan anak panah dia. Mana kita nak lukis anak panah? Okey, ni yang biru. Tukar pen biru. Untuk bagi nampak je. Okey, so sini. Sampai kat sini. Okey, baiklah. Okey, ini apa yang kita lihat. Okey, so bila kita nak lukis, dah terlari sikit. Okey, ini gambaran asal tadi. Okey, jadi sebenarnya apa kita nak lukis, sinar cahaya tu sebenarnya ada daripada objek. Sebab tu saya buat last dia punya cahaya. Sebab kena berhati-hati. Sinar cahaya tu mesti daripada sini. Ni bentuk sinar dia. Sinar tu daripada objek masuk ke mata. Walaupun tak ada kita lukis daripada mata kan, pergi ke image, baru ke objek. Itu sebab kita nak permudahkan lukisan kita. Tapi apabila kita nak letakkan arah sinar tu mesti daripada objek. Okey. Sebab kalau soalan ni minta dua markah. Bila minta dua markah, maksudnya kita buat satu garis pun tak apa sebenarnya. Nak buat dua garis, biru dengan merah, itu lebih baiklah sebab lebih nampak. Kat mana biasanya ada markah ni? Markah ni biasanya pada sinar yang kita lukis dan juga ada garis berserta dengan garis normal dan juga pantulan. Yang ni yang pertama, yang kedua. Ini yang kita akan nampak lah. Perlu diingat bahawa setiap image yang kita nampak, yang kita lihat, sebenarnya kita lihat secara terus. Tak ada bengkok, tak ada apa. Sebab mata kita tengok benda yang lurus sahaja. Okey, itu saja saya rasa berkaitan dengan latihan yang kita akan bincangkan. Okey, insya-Allah pada sesi-sesi yang akan datang kita akan bincangkan untuk tajuk-tajuk yang lain. Okey, sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.